Selamat pagi semua. Okey, pada pagi ini, walaupun kita bercuti, saya nak sambung kelas VDPC secara online lah, ya. Jadi kita nak sambung subtopik seterusnya ialah hormigasi yang ketiga, iaitu alkohol. Jadi first macam biasalah kita akan tengok dia punya general formula untuk alkohol, CnH2n+1OH. N equal to 1, 2, 3 dan sampailah 10, tapi biasa kita akan ambil 4 yang pertama lah, jadi general formula ni memang nak kena hafal lah, so kita akan ada 5 nanti. 5 general formula. Dan juga alkohol pun ada dia punya functional group. Functional group ni lah yang akan identify chemical properties. Dia punya functional group ialah hydroxyl group, OH tu, untuk naming dia, macam sebelum-sebelum ni jugalah, dia depend number of carbon atom dan juga ending dia akan ada OL. Jadi cuba kita tengok beberapa members untuk alkohol. Bermula dengan carbon yang number of one carbon atom is 1. Jadi macam mana kita nak dapatkan dia punya molecular formula, iaitu kita gantikan dengan CnH2n+1OH. Kemudian kita lukis, jadi bila kita ganti, kita akan jadi CH3OH. Begitulah juga dengan number of carbon atom 2, so kita gantikan, so C2H5OH, number of carbon 3, C3H7OH, dan untuk carbon yang keempat C4H9OH. Next ialah macam mana kita nak lukis draw the structural formula. Samalah seperti sebelum ni, di mana C akan ada di tengah, dan clearly ada OH. Jadi untuk alkohol ni, kalau perasan pada formula dia ada OH. OH tu kita jangan asingkan lah, dia ada beberapa kaedah sebenarnya. So kita ambil kaedah yang paling mudah, kita jangan asingkan. So dia akan jadi macam tu, CH3. Yang kedua pun sama, C carbon tu akan duduk kat tengah, clearly H dan juga OH. Keempat, yang ketiga pun sama, yang keempat pun sama. Cuma nak maklum kat sini, OH tu dia tak kisah nak letak tepi ataupun nak letak bawah ataupun atas. Contoh ni macam ni lah. Inilah contoh yang saya lukis. Saya letak OH kat bawah, tapi ingat, kalau kita letak OH kat bawah, ada beberapa kesilapan yang biasa pelajar buat. Dia akan buat macam ni, iaitu dia akan lukis macam ni. Nampak beza dua ni. Kerana perbezaan dia ni. Ini dia punya perbezaan dia, bonding ni. Ini bonding ni, ni salah ni. Bonding dia mesti pada O, bukan pada H. Tapi kalau dia letak kat tepi, tak ada masalah lah. Bonding tu memang untuk O kat situ, so itu antara kesilapan yang pelajar biasa buat lah. Kemudian ialah macam mana kita nak bagi naming dia, depend number of carbon atom, metan, etan, dan kita akan tambah dengan OL. Sebab apa tambah OL? Sebab kita belajar alkohol. So dia akan jadi metanol, etanol, butanol, propanol dan butanol. Cuma untuk metanol dan etanol tu memang dia ada H lah. Yang lain tak ada. Ini pun kalau salah eja, so dia akan tolak markah lah. Selesai bahagian pertama. Kemudian kita akan tengok macam mana preparation of ethanol. Dia lebih spesifik kepada preparation of ethanol. Ada dua kaedah. Kita ambil kaedah yang pertama, kita panggil fermentation of glucose. Fermentation of glucose. So di mana glucose tu C6H2O2 ialah glucose, dia akan produce ethanol dan juga carbon dioxide. Pada suhu 18 hingga 20, dan dia akan menggunakan enzim zymase daripada yeast. Contoh nampak tu, dalam gambar, dalam conical flask tu terdapat glukos dan juga yeast. Di sini lah yang akan berlakunya proses fermentation. So akan produce CO2. So sini akan line water lah. Line water tu nak uji carbon dioxide. Dia akan jadi line turn chalky. Dan dalam ni lah yang akan menghasilkan ethanol. Ini salah satu gambar lagi. Ini dia nak buat distillation.
Okay, fractional distillation untuk etanol. Okay, nak dapatkan etanol yang lebih tulen lah. Okay, hasil penampaian tadi maknanya yang dalam conical flask ni kita akan letak dalam ni lah. Okay, kaedah yang kedua ialah kita dah belajar proses hydration of ethane. Inilah chemical property untuk alkin. Okay, di mana kalau ingat pada hydration ni, alkin akan react dengan tambah dengan steam ataupun water, dia akan produce alkohol. Okay, jadi kat sini kita nak dapatkan etanol, kita guna ethene plus water, dapatlah etanol. Okay, berbanding kaedah yang pertama tadi kita cuma untuk etanol sahaja, tapi untuk hydration ni kita boleh preparation untuk another alcohol. Maksudnya kalau kita nak buat propanol, kita akan menggunakan propin. Nak buat butanol, kita boleh gunakan butin. Okay, tambah air je. So equation dah seimbang dah tu. Dan ingat balik, semasa hydration ni dia ada 3 condition. Ini temperature, pressure, dan dia ada dia punya catalyst, phosphoric acid. Okay, selesai untuk bahagian preparation of ethanol. Kemudian kita nak tengok physical property untuk ethanol lah. Ini pun sama juga, dia lebih spesifik kepada ethanol, tapi kebanyakannya boleh pakai jugalah untuk another alcohol. Soluble in water, dia kerana presence of hydroxyl group, tapi untuk 3 alkohol yang pertama sahaja. Colorless liquid at room temperature, sharp smell, low boiling point. Boiling point tu hanya untuk ethanol lah. Untuk propanol semua tak sama lah. Highly volatile, natural, dan cannot conduct electric. Kemudian kita pergi lebih spesifik lah macam mana nak bagi naming of alcohol. Dia ada beberapa kaedah sebenarnya. Yang pertama ada 4 step. Yang pertama, name a longest carbon chain, rantai karbon, rantai panjang. Yang kedua, kita kena mention position of hydroxyl. Next, name of branch dan state position of branch. So sebagai contoh kat sini, yang pertama ni nampak, so dua-dua tu ada ada 3 karbon. Cuma bezanya ialah kedudukan OH. Jadi kalau seperti tadi, kalau C3 H7 OH, kita boleh tulis propanol. Tapi kalau dah bentuk structure macam ni, kita kena guna kaedah 1 dan 2 tadi. Kita kena state the position of hydroxyl. Kat mana hydroxyl? OH tu. Kalau yang pertama ni, dia akan duduk di karbon pertama. So nama dia akan jadi propan 1-ol. Propan 1-ol. Manakala yang kedua, tengok. OH duduk di bawah. Bukan di bawah, dia duduk pada karbon yang kedua. So ini 1, ini 2. So dia akan jadi propan 2-ol. Next kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni apa dia? Dia ada kita panggil dia ada branch. Dia branch kat situ. Jadi kalau tengok kat situ, C ada 4 carbon. Ini kita punya branch kita. Sini macam biasalah. So 4 carbon ni, 4 carbon kita akan nama butanol lah. Tapi sebabkan OH kat tepi ni, so dia akan start nama butan 1-ol. Sebab apa? OH duduk karbon yang pertama. Kemudian branch kita ini nama apa? Ini nama dia metil lah. Kita biasa pakai metil. So dia duduk kat mana? Duduk pada kedua ataupun 3. 1, 2 ataupun 1, 2, 3 ni kan. So kita nak pakai position yang mana? 2 ataupun 3. So kita akan ambil yang 3. Kenapa ambil yang 3? Sebab karbon pertama sekarang kita ialah pada OH kat sini. Dia lebih keutamaan di sini pada karbon pertama sebab dia ada OH. Walaupun nombor dia besar. So dia akan jadi nama dia, kita letak metil. Letak nombor 3 kat depan. So 3 metil butan 1-ol. Ini sebab C kita 4. Ini sebab cabang kita CH3.
Saya rasa satu contoh cukup lah untuk naming of alkohol. Okey. Okey, next ialah berbalik kepada isomer. Okey. So alkohol pun ada isomer juga. Okey, untuk isomer, untuk alkohol tak semua ada isomer. So ingat apa maksud isomer? Isomer ni maksudnya dia ada molecular formula yang sama. Okey, contoh C4H9OH but different structural formula. Structure ni maknanya dia punya gambar tadi ni dia tak sama. Okey, macam ni lah. Kan? Okey. So dua yang pertama dia tak ada isomer. Okey, sebab dia ada satu je structure. Okey, maknanya dia akan bermula dengan C3H7OH. Jadi macam biasalah kita akan tengok step dia. Jangan hafal isomer, kita hafal cara nak lukis. Okey, yang pertama awak cuma lukis draw a lone change of carbon. Okey, kemudian ubah kedudukan hydroxyl group. OH tu duduk kat mana? Okey, dan yang ketiga barulah kita create a branch. Tapi apabila kita create a branch, mesti reduce a number of carbon atom at a lone change tadi. Okey. So, kita tengok contoh. Okey, C3H2OH yang pertama saya lukis. Okey, nampak OH kat situ tepi. So, saya kata tadi maknanya kita ubah kedudukan OH. Yang kedua, okey, nampak. Saya duduk carbon yang kedua. So nampak structure dia dah berbeza tapi masih lagi nampak C3H7OH masih lagi formula dia tetap sama. Okey. Dan ingat balik isomer pun naming dia pun tak samalah. So yang pertama tu nama dia propan 1-all, yang ni akan jadi propan 2-all. Okey. So kalau tengok kat sini C3H7OH ni dia ada dua structure, bermaksud dia ada 2 isomer. Okey. Dan kalau kita C4 pula, C4H9OH automatik mesti lebih daripada 2. Lebih banyak daripada isomer C3H7OH. Okey. Jadi ini contoh. Okey, kita ambil yang mudah pertama. Okey, letak OH kat tepi. Nampak situ. Yang kedua, nampak? Saya ubah dah kat carbon yang kedua. Okey. Kemudian saya nak buat cabang. Okey, cabang ingat kena reduce number of carbon atom pada round change. Okey, itu butan 1-all. Nama lu butan 1-all. Yang itu ialah butan 2-all. Yang butan 2-all bukan 3-all. Sebab apa? Kita akan kira daripada belah sini. Belah sini dia akan 1, 2. Okey, kalau belah sini dia akan jadi 3. Okey. So kita akan ambil nombor yang kecil. Okey. Kemudian okey, ini saya nak buat cabang. Maksudnya cabang duduk kat tengah, OH kat tepi. Satu lagi saya buat cabang kat tengah tapi saya ubah OH. Okey. Okey, so dia akan jadi 2 methyl propan 1-all, 2 methyl propan 2-all. Okey. Dan kalau C5H10OH, okey, maknanya dia akan jadi lebih banyak daripada 4 lah. Okey. Okey, next ialah kita tengok pula chemical properties. Okey, chemical properties untuk alkohol. So macam biasa, sebelum juga kita ada combustion. Combustion maksudnya pembakaran, dia akan react dengan oksigen, produk dia sama, CO2, CO2 dan juga H2O. Okey. Dan macam biasa kalau nak balancekan dia, kita akan balancekan C diikuti oleh H diikuti oleh O. Okey, cuba tengok contoh ya. Okey, contoh. Saya guna C3H7OH plus O2 dapat CO plus CO2 plus H2O. Okey. So, macam mana nak balancekan dia? Macam sebelum saya ajar, balancekan carbon dulu. Okey, so dia akan jadi 3 CO2. Okey, H 7 tambah 1 jadi 8. Maksudnya sini akan ada 4. 4. Dan barulah kita kira oksigen. So ini akan ada 6. Ini akan ada 4. Maksud dia akan berapa ni? Dia akan jadi 10. So nak letak berapa sini? Jangan letak 5. Kalau letak 5, dia akan jadi 10. Dan ini ada satu lagi oksigen. So kat sini kita akan letak 9/2. Supaya ini akan jadi 9.
Ini ada satu lagi, 1, so dia akan jadi 2 ni akan jadi 10, baru seimbang. Ni pelajar biasa careless untuk carbon di sini. Okey, yang seterusnya ialah yang kedua. Kita ada 3 je chemical properties dan ketiga-tiganya sangat penting. So yang kedua ialah hydration. Hydration ni ialah alkohol akan turn kepada alkin. Tadi alkin jadi alkohol, hydration dia tambah air. Kat sini dia seolah-olah dia macam remove water, molekul water daripada alkohol. So dia akan guna using dehydrating agent. Ada buku dia beritahu sebagai catalyst ya, tapi saya lebih prefer guna dehydrating agent. So ada 3 bahan lah. Sama ada kita gunakan porcelain chip ataupun aluminum oxide ataupun concentrated sulfuric acid. Jadi kat situ kalau tengok etanol dia just convert kepada alkin plus water kat belakang. So etanol jadi etin. So maknanya kalau kita guna propanol, so dia akan jadi propin lah. Contoh propanol C3H7OH. So akan jadi propin. Propin C3H6 plus H2O. Jangan buat apa-apa dah. Memang dah seimbang. Dan seterusnya lah butanol akan jadi butin. So macam mana eksperimen ini dibuat? Ini dia punya gambar rajah yang yang agak famous lah untuk tajuk alkohol. Nampak gambar ni. Sini yang kita kata gelas full ni macam kapas lah. Akan soak with ethanol. Letak sini etanol. Kemudian inilah porcelain chip tadi ataupun aluminium oxide pun boleh. Biji-biji macam tu. Dan kita panaskan dia. Dan alkin yang akan terhasil dikumpulkan dalam dalam test tube ni ya. Ini dia punya prosedur lah. Mula-mula boiling tube clamp horizontally to the retort stand. Glass full soak with ethanol in place into the boiling tube. Porcelain chip place at the middle. Tengah-tengah. Porcelain chip heated, kita panaskan dia dan gas release tadi kita collect into the test tube. So kita nak tahu betul tak betul produk kita ni alkin ataupun gas etin lah. So kita macam biasalah kena buat confirmatory test. Apa bahan yang nak pakai? Biasanya kalau kita uji carbon dioxide, hidrogen, oksigen, kita dah famous kan, dah familiar lah. So kalau nak uji gas alkin ni macam mana? So ingat balik chemical properties untuk alkin. Ada 7. Yang mana akan memberikan observation? Ada 2. Satu guna bromine water, satu lagi guna acidified potassium manganate VII solution, KMNO4. So nak pakai mana? Pakai bromine water lah, senang. Sebab ayat dia bromine water je. So drop a bromine water into the eating gas ataupun flow eating gas into bromine water. Apa jadi? Brown of bromine water decolorize. Yang ketiga adalah chemical property. Oxidation. Oxidation pula alkohol akan bertukar kepada holomergic series yang keempat iaitu carboxylic acid. Macam mana dia nak tukar? Dia campur dengan kita panggil oxidizing agent. Ada 2 yang bertindak sebagai oxidizing agent. Acidified potassium manganate VII solution, acidified potassium dichromate. K2Cl2O7. Dia mesti ada perkataan acidified, Roman kena ada lah. So apa observation dia? Kalau potassium manganate, purple solution decolorize. Kalau dichromate, orange solution turn to green. Turn to green. So itu contoh persamaan chemical equation dia. Dia letak dalam kurungan. Apa maksud dalam kurungan ni? Ini. Inilah. Kurungan tu ialah dia menggunakan oxidizing agent. Siapa oxidizing agent tu? Itulah KMNO4 ataupun K2Cl2 ni. Ini kita guna 2 ni salah satu lah. Ini macam dapat ni. Ini kita akan belajar dalam tajuk carboxylic acid kejap lagi ya. So etanol dapatlah etanol acid. Kalau dia guna alkohol lain, contoh propanol, dia akan jadi propanoic acid. So kalau guna butanol akan jadi butanoic acid. Dan plus H2O lah.
Okey, so ini dia punya diagram pula. Nampak? Okey, dalam tu kita ada etanol, kita ada potassium dichromate, kita ada sulfuric acid. Tiba-tiba datang sulfuric acid. Okey, kalau tengok prosedur dia, okey, first kali potassium dichromate masukkan dalam into round bottom flask. Radas tu bawah tu kita bagi round bottom flask. Okey, kemudian kita drop concentrated sulfuric acid. Okey. Concentrated sulfuric acid ni tujuan dia untuk apa? Kalau ingat tadi nampak pada bahan ni saya kata saya menggunakan acidified potassium manganate ataupun potassium dichromate, bermaksud kita nak jadikan bahan tadi berasid dahulu. Berasid. Dah jadi berasid barulah kita boleh jadikan react dengan tambah etanol. Dan kita panaskan under reflux. Under reflux ni maksud ni dia ada condenser Liebig. Liebig ni belah sini air water in, belah sini water out. Tujuan dia nak kerana alkohol ni dia mudah meruap. Takut nanti kalau kita panaskan dia dia meruap, tak sempat nak react dengan potassium manganate tadi so itu dulu untuk tajuk alkohol.